ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sama-sama berhimpun untuk majlis yang mulia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berhimpun satu masyarakat, satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah bagi Allah, semata-mata mereka berhimpun untuk yasluna kitab Allah. Mereka nak baca tilawah kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka nak mempelajari tentang isi kandungannya sesama mereka. Illa nazalat alaihi musakinah, jadi melainkan Allah akan berikan kepada mereka ini ketenangan dalam hati, dalam iman. Wa hafaz wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah menyelubungi mereka, melimpah ruah kepada mereka. Wa hafazhumul malaikah, dan para malaikat akan mendampingi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah SWT menyebut-nyebut nama orang-orang yang ada tu di sisi malaikat yang dekat dengannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat 4 perkara tersebut di atas amalan kita yang kita buat pagi ni. Iaitu apa dia? Dapat ketenangan jiwa kita, dalam iman kita. Dalam kita mentaati perintah Allah, kita tenang dalam segala ujian yang Allah berikan dalam kehidupan. Dan yang kedua, Allah rahmati kita, Allah turunkan rahmatnya melimpah ruah kepada kita. Dan yang ketiga, para malaikat sentiasa mendampingi kita, mendoakan kita. Dan yang keempat, Allah menyebut-nyebut nama kita di sisi malaikat yang dekat dengannya. Ini satu kelebihan bagi orang yang berhimpun dalam rumah-rumah untuk membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi hadis ni diriwayat dalam Jami' Tirmizi, hadis sahih. Baik. Jadi kita alhamdulillah menyambung tadabbur kita. Jadi hari ni sampai bulan depan ni pula ya. Boleh nampak kan? Saya kena sengitkan whiteboard ni lah. Boleh nampak semua kan? Suara dengar clear kan? Kena pusing macam ni ya. Macam ni. Oh dah lock. Orang sana boleh nampak juga kan? Sini. Sana boleh nampak? Kena belakang sikit kot. Apa Jadi alhamdulillah tujuan kita berhimpun pada pagi ini untuk kita bersama-sama menjalankan ataupun yang dinamakan tadabbur, kelas tadabbur Al-Quran. Jadi mungkin ada yang biasa dengar,
ataupun yang baru first time dengar kat sini ke. Tadabbur ni dia diambil daripada sebenar perintah Tuhan juga. Di dalam Quran. Okay, sebelum ni saya nak buka dulu tentang benda ni untuk kita refresh balik kenapa kita kena tadabbur Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Semua ada Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Shad, surah 38 ayat 29 Saya bagi muka surat dia. Tapi sebelum tu kena buka dulu. Kena jumpa surah dulu. Surah Shad ayat 29 pada muka surat 455 ya. 455. Cari ayat nombor 29. Okey. Jadi saya akan tulis nombor lah untuk takut terlepas ayat. Ni. Tentang tadabbur ni, kataan tadabbur Allah berfirman dalam surah 38 ayat 29. Jadi kita pakai nombor sebab nombor paling senang nak jumpa. Nombor 38 tu nombor surah. Nombor 29 tu nombor ayat. Macam tu. Muka surat dia je saya tak hafal. Jadi kena tengok dululah cari kan. Saya akan beritahu mungkin dah jumpa muka suratnya. Muka surat apa ni? 455. Jadi praktiknya kita nak buat macam mana? Kita nak baca sama-sama. Sebagaimana hadis tadi, yasluna kitab Allah. Mereka kumpul tu untuk baca kitab Allah. Jadi kita sama-sama baca. Kemudian yatadarasunahu bainahum. Mereka nak belajar memahami isi kandungan, maka kita akan ulas. Okey? Mudah-mudahan Allah ganjarkan kita pahala yang melimpah ruah. InsyaAllah. Baik. Kita baca ayat 29 jumpa semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ya. Jadi kita perhatikan kalimah per kalimah. Jadi kalimah pertama Allah sebut kitabun. Kitabun. Jadi kita nak terjemah, dia sebenarnya ada kat situ haza ataupun zalika kitabun. Sebab tu dalam terjemahan dia kata ini sebuah kitab kan. Kalau ini dalam bahasa Arab tu haza. Jadi kita terjemahkan ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika. Kami telah menurunkannya kepada engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut anzalna maknanya apa? Turun dari satu tempat tinggi, menunjukkan mulianya, menunjukkan mahalnya benda tu. Lalu diturunkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebagai bentuk memuliakan orang yang asalnya di bawahnya tadi kan. Jadi ketika sampai Quran ni di tangan Rasul, maka kedudukan baginda menjadi mulia, menyampaikan risalah. Dan mubarakun. Mana mubarak? Penuh berkat artinya. Mubarak penuh berkat. Berkat tu bahasa Arab lagi tu. Tak terjemahkan lagi. Macam mana? Apa mana barakat? Barakat ni maknanya kebaikan yang bertambah-tambah dan kekal. Itu makna berkat. Kebaikan yang bertambah-tambah dan kekal. Itulah berkat. Jadi selalunya kita terjemah berkat, berkat juga. Kan? Berkat tu apa? Berkat lah. Masuk berkat, secara istilah dia, izdiyadul khair. Tapi tak apa, tulis bahasa Melayu. Keberkatan, kebaikan yang bertambah-tambah dan
berkekalan. Okey. Bahasa Arab dia izdiyadul khair wa dawaimu. Kebaikan yang bertambah-tambah dan berkekalan. Ya. Izdiyadul khair. Izdiyadul khair wa dawaimu. Kebaikan yang bertambah-tambah dan berkekalan. Itulah maksud berkat. Bila sebut berkat, itulah dia. Jadi Allah nak beritahu sesuatu yang ada sifat demikian, apa dia? Al-Quran. Quranlah sesuatu yang bersifat demikian. Duit ada berkat tak? Jadi sebab itulah. Okey. Jadi sekarang ni semua benda yang kita nampak ni, harta material kita semua ni, sama tak sifat macam yang Allah sebut kitab ni? Yang selama ni orang kejar kan? Kerana kadang-kadang kerana semua tadi itulah, maka kita pun terpaksa tinggalkan kitab ni. Ataupun secara tak langsung kita terpaksa mengabaikan yang berkat ni. Kan? Tapi yang tadi-tadi tu semua, rumah ke, tanah ke, semua tu, ada tak sifat yang Allah sebut ni? Bertambah-tambah dan kekal. Ada? Kat dunia ni, kita sekarang. Siapa yang hari ni harta dia semakin bertambah dan perkara tu kekal? Ada? Sekejap je. Siapa yang kesihatan dia semakin bertambah dan kekal? Ada? Siapa yang kenderaan dia semakin bertambah dan kekal, tak pernah rosak apa semua? Ada? Siapa yang duit dia sekarang ni makin bertambah dan kekal? Ada? Jadi tak ada benda dalam dunia ni yang macam tu sifat dia mubarak, melainkan apa? Quran. Tapi ramai orang dia buat macam mana dengan Quran? Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat dalam Quran, Allah beritahu, kamu nak dapat kebaikan yang bertambah-tambah dan kekal, kamu kena buat sesuatu. Ayat ni nak beritahu kita kena buat sesuatu supaya dapat. Apa dia? Nanti kita tengok. Jadi kenapa Allah kata mubarak dengan Quran? Jadi sebab itulah mubarakun, cuba kita perhatikan ayat tu. Kita sebut kitabun, betul tak? Cuba sebut perkataan mubarak. Bunyi dia macam mana? Cuba gabungkan. Kitabun, mubarakun. Perasan tak? Tapi dia ada jarak sikit, betul? Kitabun anzalnahu ilaika. Okey. Jadi secara normal sebenarnya mubarak tu duduk selepas kitab. Itu asal dia. Perkataan kalau biasa macam tu. Kitabun mubarakun anzalnahu ilaika. Macam tu ayat normal dia lah. Tapi sekarang ni kitabun, kemudian baru mubarakun. Maknanya apa? Perkataan anzalnahu ilaika tu dikepung oleh dua kalimah. Sepatutnya dia ni, dua-dua ni adalah sifat dia. Faham? Digabungkan. Tapi dia jarakkan dan mengepung kalimah apa? Anzalnahu ilaika. Kenapa? Apa hikmah kat situ? Susunan macam tu. Jadi tu kena ajak berfikir ni. Kenapa dia susun macam tu? Faham tak? Kitabun mubarakun sepatutnya sebelah-sebelah je. Tapi sekarang dijarakkan nak mengepung satu kalimah. Iaitu kalimah apa? Anzalnahu ilaika, kat tengah-tengah dia. Kenapa? Allah yang turunkan. Lagi satu, lagi kepada Nabi Muhammad. Lagi apa pengajaran dia? Maknanya apa hikmah dia kat situ? Jadinya bila Quran ni tadi yang ada di Lauh Mahfuz, kan? Lalu Allah turunkan kepada Nabi SAW. Maka ketika itu barulah apa dia? Keberkatan itu sampai. Kalau Quran ni ada tapi tak turun dan tak sampai kepada Nabi, dan Nabi tak sampai kepada kita, dapat tak kebaikan hidup kita ni? Dunia hari ni dapat tak keberkatan Islam yang head unggul ni? Ada tak? Tak ada. Jadi sebab itulah tak mungkin kitab ini tiba-tiba dapat berkat tanpa siapa? Tanpa ilaika. Kau siapa? Tanpa Nabi Muhammad SAW. Dan tak mungkin kita ni nak dapat keberkatan Quran tanpa ikut jalan yang cara Nabi Muhammad bawa Quran. Boleh? Macam mana cara Nabi bawa Quran?
Apa kerja Nabi sepanjang Quran turun? Nabi berusaha sampaikan, nak bagi Quran menakluki dada-dada hati-hati manusia. Dan tak mungkin kita dapat keberkatan Quran ni tanpa buat macam mana Nabi buat tu. Jadi sebab itulah kita kena buat apa? Tengok Allah kata. Jadi nak dapat keberkatan Quran yang aku beri pada Nabi ni, Allah suruh buat apa? Cuma sambung ayat tu. Liyadabbaru ayati. Cuba. Liyadabbaru. Apa tu? Apa makna li tu? Li. Li tu masuk bahasa Arab dia sebut ghayah. Ghayah namanya tujuan, matlamat, objektif. Yang perlu dilakukan oleh siapa? Mereka. Ada kan mereka kan? Liyadabbaru. Supaya mereka pula buat apa? Terjemahan dia kata apa? Lagi? Memahami dengan teliti, memerhatikan, menghayati, macam-macam makna ada. Kesimpulannya semua makna tu ialah nak memenuhi makna tadabbur. Yadabbaru tu sebenarnya asal dia liyatadabbaru. Faham? Tapi nak direngankan bunyi. Asal maknanya liyatadabbaru ayati. Jadi supaya mereka semua, siapa mereka? Manusia. Siapa? Kita. Jadi dalam kita punya kehidupan ni dia ada 3 kelompok je. Betul tak? Orang yang pertama, orang yang bercakap. Kemudian orang yang kedua, orang yang lawan cakap, yang dengar. Dan kemudian orang yang ketiga siapa? Orang yang ditujukanlah kepada pihak ketiga tu. Jadi 2 orang ni bercakap tentang yang ketiga, betul? First person, second person, third person. Jadi sekarang ni first person siapa dalam ayat ni? Anzalnahu, kami turunkan. Allah bagi tahu dia. Kami dah turunkan kitab ni sebagai anugerah. Ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Orang ke berapa? Nabi. Supaya mereka, siapa mereka? Umat kamu pula. Jadi inilah tugas kita. Apa tugas kita dengan Quran yang Allah bagi ni? Mereka tadabbur ayat-ayatnya. Jadi tugas ni dah buat belum? Sedang buat, alhamdulillah. Faham tak? Itu sebab kelas ni diadakan. Sebab apa? Ayat ni. Faham? Jadi ayat ni dia punya core. Kenapa kelas ni diadakan? Bukan kelas saya saja tadabbur. Mana-mana tadabbur kan akhirnya ada usaha-usaha tu. Sebab apa? Sebab kesedaran dan beriman dengan ayat ni lah kita buat. Okey. Jadi kat sini ada satu bentuk arahan li tu supaya tujuannya untuk apa? Mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Dan kenapa Allah nak kita tadabbur? Selepas tu ada li lagi sekali tak? Cuba tengok ayat tu. Wa li, dan li lagi apa? Supaya, ta'lil juga, supaya yatadzakkara ulul albab. Sekarang ni Allah dah mula angkat orang yang tadabbur Quran, Allah panggil dia ulul albab. Okey? Supaya ulul albab ini yatazakkar. Yatazakkar maknanya apa? Mendapat pelajaran. Jadi cara kita nak dapat pelajaran Quran, apa cara dia? Tadabbur. Dan siapa yang buat ni, Allah gelar dia siapa? Ulul albab. Faham? MRX saya hari ni ada MRX saya apa? Dia ada buat silibus apa? Silibus apa kan itu jadi ulul albab tu? Tahfiz kan? Ya. Tapi yang lebih kena lagi, dia kena buat sikit. Apa lagi tambah lagi? Kena pelajar tu pun kena tadabbur pula. Baru dapat lagi sampai. Tahfiz dah bagus dah, hafal kan? Tapi nak fahami makna tu, nak dapat pelajaran yang dibaca tadi tu, kena buat apa? Ya, tadabbur. Okey. Inilah surah ni. Jadi sekarang, kalaulah saya tak buat lah Ustaz. Tak payah tadabbur pun tak apa kot. Baca saja kan? Okey. Ada tak amaran kepada Allah, daripada Allah, kepada orang yang tak tadabbur Quran, dalam Quran? Ada? Ada ke tak? Rasa-rasalah, ini pilihan suka hati saya. Nak buat pun tak boleh, tak buat pun tak ada masalah.
Yang penting saya ni Quran ni saya beri masa baca. Ada tak Allah bagi tahu kalau tak tadabbur apa akibat dalam Quran? Saya cakap macam tu. Kena cari bukti lah kan. Saya ni bawa dakwaan, tapi dakwaan yang saya bawa ni dakwaan yang kita nak letakkan pada siapa? Pada Allah. Boleh tak saya bawa dakwaan kosong ni? Boleh tak? Saya bertanggungjawab sebab ni saya dakwa apa yang Tuhan cakap. Jadi saya kena bawa dalil tak? Kena ke tidak saya akan ditanggung berdosa besar nanti. Jadi apa kesan dia kalau tak tadabbur? Saya biar lama-lama fikir sikit. Cuba buka surah 47. Jadi ini perintah Allah. Ini kewajipan kita tadabbur. Kalau tak tadabbur, Allah sebut dalam surah 47 ayat berapa? 24. Ingat ni, ingat. 47 ayat 24. Suara saya keluar clear sampai belakang, clear Ke ada bergaung ke apa ke? Tak ada kan? Alhamdulillah. Sound bagus. Tadi yang barakallah. 509. Okey. Jumpa dah? Surat 509. Okey, kita baca sama-sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa tu? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini selalu kena ingatkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa makna dia? Okey, sekarang ni tadi saya suruh perhatikan tengok. Sebab tu kalimah Quran ni dia sangat seni dan halus. Tadi li punya pasal je kita salah faham, boleh salah faham. Li tu maknanya Allah suruh supaya mereka tadabbur. Nampak tak? Bila dia tekan li baru kita sedar, ya Allah, kita kena buatlah benda ni. Kalau dia tak perasan. Kan? Sama juga sekarang ni perkataan afala tu. Afala tu kalau tengok terjemah, dia terjemah gitulah. Nak memudahkan awam baca. Sekarang ni kita nak alim sikit ni. Kita nak dalam ni sikit. Afala tu apa makna dia? Tanyaan. Afala tu ada berapa kalimah? 3 kalimah. Afala tu ada berapa kalimah? 3 kalimah. Jadi kalau 3 kalimah yang berbeza, bukankah dia ada impact setiap kalimah sepatutnya? Ke tak ada apa-apa? Kita terjemah je, mengapakah sekaligus je. Dia ada 3 kalimah. Kita terjemah satu je bahasa Melayu. Sampai tak? Jadi kena fikir sikit tu. Saya saja bagi ketiga ke apa? Jadi pertama ada A. A tu apa? Ni istifham, kata soal, kata pertanyaan. Fa tu. Jadi ada fa, ada la, kan? Apakah? Fa. Maka. Fa tu macam dah jawab dah. Maka, la, tidak. Jadi apakah? Tiba-tiba ada maka, kemudian tidak. Tidak apa? Yatadabbaruna. Yatadabbaruna al-Quran. Apa makna dia? Jadi yatadabbaru ni apa? Mereka mahu ataupun mahulah. Apa dia? Mentadabbur Al-Quran, kan? Tapi ingat pelajaran ni, rahsia dia kat mana? Kita dah belajar ke belum yang awal-awal lama ni? Dia tahu sesi ni. Ingat tak?
Apa dia punya rahsia kat mana? Kalimah ni rahsia dia kat mana? Saya kena bagi hadiah kalau dapat jawab. Oh, semangat. Dia rahsia dia kat sebelah. Ni ada soal. Okey. Ni kita sekarang ni Allah nak suruh kita tanya diri sendiri. Okey. Mereka ni siapa? Tadilah yang Allah suruh tadabbur ni siapa? Kita semua ni. Kan? Supaya mereka mentadabbur. Sekarang Allah tanya soalan lah. Apakah soalan ni adalah masalah dia. Inilah permasalahan yang nak dibangkitkan. Yang halang kita bertadabbur Quran. Jadi apa kita boleh takdirkan masalah dia? Apakah mereka masih sibuk lagi dengan urusan-urusan ini? Sibuk dengan drama, televisyen sana sini, isu-isu yang menyibukkan mereka. Lalu maka tidak mereka mahu tadabbur Quran. Sampai tak sempat nak tadabbur Quran. WhatsApp dah banyak dah, bilik. Isu dah macam-macam dah. Tahu je dah. Tapi rupanya sampai sudah cerita dalam Quran tak tahu apa pun. Isu yang kita baca dalam tu semua, nak bawa balik tak lepas ni nanti? Yang ini nak bawa balik tak? Ni Allah tanya soalan, ni dah tak ada kat sini. Penting tak faham ni? Sama ni baca saja. Jadi kita boleh tanya soalan, apakah masalah aku ni? Apa masalah mereka yang halang mereka ni? Maka tidak mereka sempat, mereka mahu tadabbur Quran. Sampai tak sempat? Busy sangat tahu mana? Duit tak cukup-cukup lagi ke? Cerita apa lagi, episod mana yang kamu nak tengok lagi? Sengaja pula tu cerita tu buat episod. Kadang-kadang sampai 1000 episod tak habis-habis lagi. Rupanya episod kematian kamu dalam Quran kamu tak tahu. Cuba bayangkan. Jangan? Kan? Jadi sekarang ni kalau lah opah macam ni lagi, opah yang dah mungkin kesedaran lebih daripada anak dan cucunya, agak-agak cucu dan anak pula macam mana? Kalau opah pun yang kesedaran lebih tinggi sepatutnya kan? Tapi masih lagi tak sedar benda ni. Tiba-tiba yang bawah ni yang lebih lagi nak enjoy, baru nak start enjoy, agak-agak macam mana pula kesedaran dia? Cuba bayangkan. Faham tak? Allah nak kita dapat apa tadi? Kenapa kena tadabbur? Dapat pelajaran dari siapa? Daripada Allah. Allah nak ajar hamba-hamba dia, Allah sayang. Tentang kehidupan sebenar ni. Hakikat kamu nak pergi mana ni? Allah nak ajar. Tapi hamba dia buat apa? Hamba dia tak nak belajar. Apa bukti? Tak nak tadabbur lah. Cara nak belajar Quran, Allah suruh tadabbur. Tapi kamu tengok sibuk. Betul Allah tanya, apa masalah hamba aku ni? Apa masalah mereka ni? Lalu maka tidak mereka mahu tadabbur Quran. Faham Siri-siri dalam TV tu lebih penting ke yang ni? Episod-episod cerita tu yang kadang-kadang cerita ini adalah cerita rekaan. Yang itu lebih utama ke yang tak rekaan ni? Cuba bayangkan. Begitulah keadaan kita. Ini baru berapa ayat kita bincang? 2 ayat. Dalam Quran ada berapa ayat? 6,236 ayat. Dah kuasai belum 6,236 ayat? Ini baru buka 2 ayat je. Dekat ke jauh kita sebenarnya dengan Quran? Dekat dari sudut kertas dia sini lah. Tapi dekat sini jauh. Sahabat Nabi dulu ada tak kertas-kertas macam ni? Tak ada. Turun-turun bayu mereka terus nak belajar. Sebab tu Umar dia minta jiran dia apa? Dia minta kita kerja selang-seli hari. Hari ni aku kerja, esok kau kerja. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nanti Nabi turun wahyu, aku tak dapat nak belajar. Jadi kamu tengok Nabi tu, time wahyu turun, kamu belajar dengan dia, kamu ajar aku pula. Sampai macam tu, tak nak ketinggalan langsung dia dengan Quran. Dia nak tahu segala apa yang ada dalam Quran. Cuba bayangkan. Kita pula hari ni apa? Mereka wahyu tengah-tengah turun tu. Dan kadang-kadang ayat, dia tak ada teknologi kertas nak tulis lagi. Dia kena ambil apa? Ambillah kulit kambing tu, kena toreh tulis. Yang 50 tulis. Kalau tak ada, kena pelepah ke. Kalau tak ada, kena hafal terus. Ketika itu, Quran tak ada dalam cetakan. Tapi Quran dekat dalam sini dia. Kita hari ni Quran bercetak-cetak dengan color macam-macam ni semua ni.
Tapi rupanya hanyalah dekat mana? Dekat jari je. Dekat sini je. Kadang-kadang Quran hanya dalam. Sebab tu Nabi kata, ulama kata apa? Al-ilmu fi sudur, la fi sudur. Ilmu dekat sini, bukan pada tulisan. Hari ni terbalik dah kan. Jadi Quran hari ni senang, tapi apa? Dekat tapi jauh. Dulu Quran macam jauh sebab wahyu turun, sahabat kena berpegang, bersusah payah nak dapatkan dia. Tapi sangat dekat jiwa dia dengan Quran. Itulah keterbalikan jiwa hari ni. Jadi ini kesedaran kenapa kita adakan. Boleh faham lah sikit ni? Sebab tu Allah tegur. Jadi kesan daripada kita buat ni apa jadi? Bila kita biar je terus. Apa jadi? Ayat tu, cuba tengok ayat tu. Am ala qulubin akfaluha. Maksud dia? Baca terjemahan. Atau sebenarnya hati mereka dah kena. Allahu Akbar. Ni lagi parah ni. Tak rasa berdosa langsung, tak rasa masalah. Apa masalahnya? Tapi kalau ketinggalan tadi, episod 91. Apa cerita tadi? Saya tak sempat tengok. Tak apa, dia ada rakaman ulangan nanti bila malam garang dia tengok balik. Dia rasa ketinggalan, tak tahu cerita tu. Yang ini tak rasa ketinggalan. Sebab apa dia tak rasa ni? Dia tak masalah ketinggalan dalam pengetahuan dengan Quran. Sebab hati dia dah kena kunci, dia tak rasa apa-apa. Benda yang dia tak patut pun ambil berat pun. Dia tak tahu, dia rasa tak boleh lah. Saya mesti tahu cerita ni. Benda yang patut dia ambil tahu. Tapi dia rasa ketinggalan, tak ada masalah. Tak bimbang pun. Sebab apa? Hati dah kena. Allahu Akbar. Ini musibah besar untuk kita. Setakat ni clear tak? Dapat sesuatu tak? Ya, jadi ini bahaya. Jadi siapa tak tadabbur Quran dan rasa tak berat untuk tadabbur, tak ada masalah, tak bimbang, dibimbangi sebenarnya hati dia apa? Auzubillah. Allah pun tak nak bagi dia ambil tahu dengan Quran pun. Kamu tak nak ambil tahu cerita aku, silakan. Auzubillah. Jadi ini satu kesedaran yang kita kena bangkitkan. Bukan pada kat sini je sebenarnya. Kat sini semua dia punya ejen. Ini orang kata macam ejen-ejen pembangkit kesedaran. Bila lepas dia pulang, lepas pergi mana nanti, bagi semua digemburkan dengan benda ni. Ya Allah, Quran kena tahu. Jangan cari alasan dengan kesibukan dunia tadi tu. Yang bagi rezeki kamu tu, yang bagi kamu pangkat, yang bagi kamu dapat semua tu, yang turunkan Quran juga. Dan dia sekarang nak nasihatkan kamu supaya segala yang kamu buat tadi tu, harta kamu, kereta kamu, makan kamu, semua tu ada bernilai mubarakun. Bertambah-tambah kebaikan dan kekal. Tapi kalau kamu sekadar hidup tadi ni, tak pedulikan ni, apa perintah dia, kamu rasa macam boleh buat semua tu, tapi rupanya tak kekal. Masuk kubur tak ada apa-apa dah. Jadi Quran nak bagi segala aktiviti hidup kita nanti, lepas mati, berkekalan. Tapi macam mana nak tahu? Seorang tu cinta sedekah, semuanya diajar kat mana? Al-Quran. Seorang tu kenal Tuhan yang dia buat ni, dia tahu, dia sedar Tuhan dia sedang bagi banyak benda. Manusia siapa? Al-Quran. Jelas tak? Begitu besar. Itulah Allah kata Quran ni kitabun mubarak. Hidup tanpa Quran maknanya apa? Sia-sia. Carilah rezeki segunung mana pun. Tapi bila tak ikut dan tak pedulikan yang ini, nasihat ni, apa jadi? Sia-sia je. Itu kita tak nak benda tu. Sebab tu Rasul datang untuk selamatkan kita daripada keadaan ni. Kan? Jadi sebab tu Nabi SAW akhirnya cuba buka surah 25. Ni saat nanti akan ada berlaku keadaan ni yang kita bimbang. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan ni. Surah 25 ayat 30. Kesan buruk meninggalkan Quran ni. Di akhirat nanti Allah kata, Nabi kata surah 25 ayat 30. Muka surat 362. Ayat 30. Surah apa?
Furqan, nampak? Pembeza antara hak dan batil. Surah ni nak bagi pencerahan. Furqan. Surah 25 ayat nombor 30, ayat bawah sekali rasanya. Agak bawah sikit kan? Okey. Ke surat 362. Semua ada kan? Kalau yang tak jumpa lagi, pastikan sampai jumpa dan saya tunggu sampai jumpa. Hai, tak apa. Al-ajru ala qadaril masyaqqah. Siapa yang mata kelabu tu pahala lagi besar daripada yang mata tak kelabu. Ya, macam itulah. Sebab al-ajru pahala tu di atas kadar kesusahan orang tu. Lagi susah orang tu tapi dia buat, dia lebih tinggi pahala daripada orang yang biasa-biasa contohnya. Faham? Ada orang muda, dia masih cerdas lagi, dia boleh buka biasa dia senang bagi dia. Ada orang yang dah rampung dah ni, dia buka juga tapi kerana Allah ni apa? Pahala dia jauh lebih lain, besar kan? Tak ada ruginya. Boleh? InsyaAllah. Nampak? Halus sangat kan? Kena cari Quran besar sikit lah. Tak apa. Ayat nampak jumpa? Ayat 20, ayat 30. Ni ya. Okey. Jumpa. Okey, boleh kita baca kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi ayat ni kesimpulan daripada cerita dalam ayat 27, 28, 29 lah. Iaitu pada hari ketika orang-orang yang zalim di dunia dulu menggigit jarinya menyesal sebab tak ikut jalan Rasul. Dan diambil yang lain sebagai rakan dia. Sehingga ditinggalkan peringatan Allah ni. Dan saat hari ni umat Rasul ni. Tapi Rasul melihat keadaan umat dia tu. Tapi Nabi boleh selamatkan tak? Jadi ini golongan yang tak berjaya dapat syafaat Rasul. Okey? Dan Rasul hanya boleh report je, mengeluh saja, report pada Allah. Apa Nabi kata? Ya Rabb. Apa punca dia tak boleh dapat syafaat? Cuba tengok ayat ni. Jadi Nabi kata apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, nak buat macam mana dah? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini dulu, masa mereka hidup dulu, ittakhazu, mereka jadikan hadzal Quran. Quran yang dekat dengan mereka ni mahjura. Apa mahjura? Barang yang tak diacuhkan, tak dipedulikan, ditinggal, diabaikan. Cuba bayangkan. Ini umat yang gagal dapat syafaat Nabi. Sebab apa? Macam mana nak bagi? Lesen tak ada. Apa lesen kita? Apa Nabi bawa? Al-Quran. Ini dia punya lesen utama kita ni. Tapi kita sendiri yang abaikan, kita bimbang masuk ayat. Inilah punca kebinasaan ataupun kerugian di akhirat kan nanti. Okey, setakat ni inilah 3 ni cukup ayat ni untuk kenapa kita kena sungguh-sungguh tadabbur Quran. Bukan kat Kelang ni sajalah, tapi kan bukan ustaz ni sajalah, macam-macam lah usaha-usaha yang lain semua yang kita raih kan bila dekat dengan Quran ni. Okey, insya-Allah. Baik, jadi kita masuk sebenarnya topiknya surah ayat yang pertama, ayat pembukaan, mukadimah nak buka Quran. Kita baca apa? A'udzubillah. Okey. A'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Okey. Jadi perkataan dalam ni saya dah potong-potong tu, maknanya apa? Ini ada berapa kalimah dalam ni? Ada 6 Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum ni kita dah ulas
sedikit, saya ulang sikit lah. Okay, kenapa kita ucap a'udzubillah sebelum nak mula baca Quran? Sunnah nak mula baca Quran, kita kena sebut dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ya, mohon perlindungan. Yelah, atas dasar apa? Kita kena mohon perlindungan nak baca Quran. Bukan ke kita rasa terancam baru mohon perlindungan? Nak masuk hutan ke? Ni nak baca Quran. Syaitan kan memang takut dengan Quran kan? Ke tak? Kenapa mau kena mohon perlindungan? Mohon perlindungan bila rasa terancam. Jadi sebab pertama perintah Allah. Allah suruh. Bila nak baca Quran, mohon perlindungan dengan dia. Allah yang suruh. Nombor satu, sebab Allah suruh. Okey? Buka surah 16. Ayat 98 tu. Muka surat 278. Buka surah 16 ayat 98. Jadi yang pertama, kenapa? Sebab perintah Allah. Ya, sebab tu disunnahkan baca a'udzubillah ta'awuz sebelum nak mula baca Quran. Okey? Surah 16 ayat 98. Cuba. Okey. Muka surat 278 ayat 98 ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Itu sebabnya. Maka apabila kamu nak baca Quran, maka Allah kata apa? Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Jadi maknanya apa? Allah mention kat sini, Quran ni bila kita nak dekat dengan dia, rupanya apa berlaku? Ya, syaitan akan ganggu kita. Maknanya lagi dekat kita dengan Quran, lagi kuat syaitan nak ganggu kita. Selalunya kita rasa syaitan ganggu bila solat, pergi rumah puaka ke. Ya. Jadi sebenarnya begitulah. Maksudnya apa? Syaitan memang tak nak bagi kita dapat Quran ni. Dan yang paling banyak syaitan ganggu kita bila? Solat. Ya. Solat. Tapi alhamdulillah dari solat. Bila kakak? Yang paling banyak lagi. Tapi tak rasa, tak perasan pun dia ganggu. Bila? Bila tengah tengok episod tadi tu lah. Sampai tak sempat nak ada buku Quran. Tapi dia perasan tak? Tak. Kan? Rasa okey je. Jadi, itulah. Yang mana dia ganggu dari awal lagi dah. Dan bila kita nak insafi diri kita, ya Allah saya nak, ketika itu alah, dia pun lagi kan ganggu dengan macam-macam supaya kita bina alasan, akhirnya tak dapat juga. Ya, memang dia paling tak suka kita dengar dengan Quran. Sebab apa? Quran adalah kekuatan utama Nabi SAW, para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Kalau berjaya dia gagalkan kita kuasai Quran ni, lagi-lagilah biar ada ramai jahil tak boleh baca langsung. Akhirnya Quran tak didengari lagi dah. Ataupun tak ada ilmu lagi dah. Orang tak boleh nak terangkan apa rahsia-rahsia isi kandungan dia. Lagilah dia suka. Dan apa yang dia buat? Dia akan arahkan kuncu-kuncu dia untuk buat benda yang sama. Dia akan halang kita untuk dengar Quran. Betul tak? Syaitan ada kuncu-kuncu dia tak? Siapa kuncu-kuncu syaitan? Kita. Tak tahu kan? Kita ni tak kan? Bukan. Siapa? Orang
orang kafir lah. Jadi syaitan ni ada dua, jin dan manusia. Tapi kepala dia iblis, jin tu lah. Dan dia ajar pula kepada manusia, akhirnya manusia anak Adam pun jadi perangai sama macam dia juga. Kan? Ada tak ayat tu? Dia akan halang kita daripada dengar Al-Quran ni. Cuba buka surah 41. 41 ayat 26. Ayat 26. Cuba. Buka pelan-pelan. Jangan bimbang, saya tunggu. Saya tak buka. Saya tunggu. Jangan bimbang. Jangan putus asa je. Itu je saya nak. 479. Jangan serik je. Dulu masa sekolah tinggi dulu, cikgu suruh buka muka surat berapa? Belajar sejarah. Buka buku teks tu bawa beg berat, bawa tu. Alhamdulillah kan, usaha kita tu, effort tu kita pun dapat hasil. Jadi sama juga dengan Quran hari ni. Tak apa, ini maksudnya saya dah tinggal semua. Ini sekarang ni fokus saya. Apa dia? Teks kitab Allah yang mulia ni. Tak ada ruginya kan? InsyaAllah. Okey. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ini kunci-kunci dia. Apa dia buat? Dan berkatalah orang-orang yang kafir, orang ingkar. Dia kata apa? Jangan kamu dengar dan jangan bagi orang dengar. Apa maksud dengar? Apa tujuan dengan Quran? Apa tujuan dengan Quran? Cikgu kata kat murid, dengar. Dengar cikgu cakap, listen. Apa tujuan cikgu suruh dengar dan listen? Ya, untuk faham pelajaran yang cikgu nak ajar. Dengar Quran bukan macam dengar bunyi kereta. Dengar Quran untuk dapat peringat. Itulah maksudnya. Jadi dia halang kita untuk dengar Quran ni. Maksudnya apa? Untuk kita kuasai, berilmu dengan Quran. Dia memang tak nak. Itu pertama kita la tasma'u, jangan dengar, jangan bagi dengar. Okey. Usaha ni berjaya ke tak berjaya? Berjaya. Dengar ada Quran biasa. Baru-baru ni musabaqah, alhamdulillah kan. Selesai orang kita menang. Alhamdulillah. Itu satu tanda baik, maknanya kita ni masih lagi kan. Dan dengar Quran ni, satu, kita mungkin lumpuh dalam banyak hal. Apa dia? Pertama, mungkin ada yang tak dengar langsung Quran walaupun dia orang Islam. Betul tak? Ke tak ada? Ada. Yang kedua, dia selalu dengar Quran tapi dia tak dapat faham apa yang dia dengar. Ada tak ada? Mana lagi ramai? Yang kedua mungkin lagi ramai lagi. Jadi berjaya tak usaha ni? Berjaya. Jadi dengar tu untuk faham, untuk hayati, untuk dapat ikuti, tapi gagal. Ini pertama. Yang kedua, walghaw fihi, ayat tu. Walghaw mana apa? Al-ghaw dia berkata apa? Laghaw. Laghaw. Kenapa? Laghaw tu maksudnya? Hilang fokus. Hilang matlamat, hilang tujuan asal. Itu tujuan dia. Jadi hidup kita, Allah kata suruh apa? Banyak buat apa? Allah suruh tak ada. Tujuan kita ni, yang ni. Nak tengok apa arahan Allah untuk kita lakukan dalam hidup kan. Tapi bila dia buat macam ni, dia hantar satu benda yang akhirnya apa? Kita hilang fokus. Sepatutnya seisi keluarga tadi, dah lah memang tak sempat nak baca dah, sibuk kerja dah. Balik rumah, bukalah ayat Tuhan ni.
sama-sama seisi keluarga. Tapi balik rumah juga tak sempat. Buka apa pula? Buka peta hikmat tu. Dan dia pun layan seisi keluarga episod yang tak sudah-sudah tu. Bahkan episod tu cerita orang lain pun, rekaan pun. Contohlah kan, begitulah keadaan dia. Sampailah bertemu Tuhan ke? Nak buat macam tu ke? Nak teruskan ke? Ke nak stopkan? Faham tak? Kena hentikan dah ni. Tak boleh biar terus. Kena beritahu dah. Dah kita ubah. Biar kita seisi keluarga ambil tahu cerita tentang siapa? Ini dia berjaya. Jadi dia hantar tu benda kan. Untuk manusia sibuk macam tu, akhirnya fokus patutnya dah tak ada dah. Akhirnya apa berlaku? Last sekali ayat tu apa? Apa tujuan dia? La'alla tu tujuan juga. La'alla macam li juga. Tujuannya li'allakum, supaya kamu dapat apa? Dapat kalahkan. Memang itulah sebab kita kalah. Bukan sebab kena bom. Tak payah bom pun. Hati dah kena bom dah. Daripada cinta Quran. Tak ada dah. Ini kekalahan dia. Jadi kita nak menang balik, kita kena buat apa? Yelah, kena buat apa cara nak lawan? Kena bina senjata nuklear. Kena beli kereta kebal banyak-banyak. Macam mana? Cara nak lawan dulu. Yang asas nak lawan dulu. Apa dia? Punca kekalahan ni tadi kita dah tahu dah. Apa punca kekalahan? Ya. Kita dah jauh daripada wahyu ni, ajaran Nabi dah sebenarnya. Jadi itu punca kekalahan umat Islam. Jadi sekarang nak menang macam mana? Cara kita nak menang, siapa boleh menang kita? Diri sendiri? Siapa yang boleh menangkan kita? Nabi boleh menang walaupun sikit. 300 orang boleh lawan 1000. Allah menang. Macam mana cara nak Allah menangkan kita? Buat Allah benci kita ke buat Allah sayang kita? Bila dia sayang kita, dia bela kita tak? Ya, pasti. Siapa boleh kalahkan Allah kalau dia dah bela hamba dia? Tak boleh. Kan? Jadi macam mana cara nak dapat kasih sayang Tuhan tu? Kena buat apa? Saya tak tahu. Kita mesti tahu siapa yang beritahu. Mesti Allah yang beritahu. Jadi kita nak dapat kasih sayang dia balik. Kita dah buat dia benci bila kita tinggalkan Quran ni. Contoh Allah kata apa? Buka surah 7. Ayat 204 ni jawapan dia kepada apa yang mereka usaha jahat mereka ni. Jawapan dia Allah bagi dalam surah 7 ayat 204 ni. Inilah cara pertama. Asas dulu kita nak lawan dia. Yang ni dulu kita kena selesaikan. Surah 7 ayat 204. Ya, muka surat 176. Ayat bawah sikit. Ayat 204. Okey. Ya, jumpa. Yang belakang-belakang jumpa Okey semua. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini lawan balik dengan misi jahat mereka tadi kan. Dia kata jangan dengar. Allah kata apa? Pertama, bila Quran dibaca, maksudnya apa? Siapa kena baca? Kita. Siapa? Ada orang khusus tak kena baca Quran tu? Allah tak mention siapa, tapi Quran tu mesti dibaca. Itu maksudnya. Siapa baca? Semualah. Tak ada status tertentu. Maknanya semua wajib kena belajar sampai boleh baca dia elok. Jadi, dan bila Quran itu dibaca, apa kita punya peranan, tugas kita? Fastami'u lahu. Maka dengarlah. Tadi yang tak bagi dengar siapa? Syaitan dan kuncu-kuncu dia. Jadi sebagai kita pula nak lawan dia apa? Istima'. Dengar.
Ada tak nampak beza sikit kat situ? Dengar apa? Okey, perkataan dengar dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dengar je. Bahasa Arab dia lain sikit. Kalau saya sebut macam ni, fasma'u ataupun fastami'u. Apa beza? Satu fasma'u, dengar juga. Fastami'u, dengar juga. Cuba tengok ni. Perkataan ni fa is ma'u. Satu lagi fa is tami'u. Okey, apa beza dia? Jadi kat sini mana perkataan yang lebih banyak imbuhan huruf? Mana? Yang ini. Faham tak? Jadi lagi banyak pertambahan huruf dalam bahasa Arab, maknanya kalimah tu lebih berat. Jadi bila fasma'u, dengar biasa-biasa, dengar biasa-biasa. Bila fastami'u, dengar sungguh-sungguh, betul-betul, fokus, listen carefully, itu maksud dia. Lain dia ada tambahan kat situ. Maknanya Quran kena listen, kena dengar betul-betul. Dan nak bagi boleh dengar betul-betul, tadi mereka kata apa? Jangan dengar. Lepas tu buat apa? Buatlah lawa, bagi hilang fokus. Kita teralih arah, tak fokus pada perkara sepatutnya. Dan oleh itu Allah suruh dengar betul-betul. Dan Allah suruh buat apa? Wa ansitu. Diam, iaitu jangan hindari gangguan yang ada. Hindarkan segala gangguan. Lawan kepada lara tadi tu. Mereka buat tu kan gangguan. Kita hindarkan, elak, tolak segala gangguan yang ada tu. Barulah Allah kata apa? La'allakum supaya kamu dapat rahmat aku. Allah nak bagi kita rahmat dengan buat benda ni. Bila Allah rahmati kita, boleh tak mereka tadi taglibun kita, kalahkan kita? Tak boleh. Inilah dia kunci utama dulu. Sebelum fikir benda lain. Kan? Fikir tentang ekonomi dia, termasuk bahagian untuk bantu usaha agama. Tapi asas yang utama yang ni dulu yang tak selesai sebenarnya. Jadi ini benda-benda yang kita kena usahakan. Jadi sebab itulah, tengok, semua berkaitan dengan Al-Quran. Bila kita lagi nak pegang teguh dengan Quran, lagi syaitan akan buat apa? Dia akan halang cukup-cukup. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni apa? Bila kamu nak baca yang ini sangat penting, maka mohon perlindungan dengan aku supaya betul-betul benda ni jadi kekuatan utama kita. Supaya kita tak jadi sia, dia akan buat segala sesuatu macam-macam. Baca je, jangan bagi faham satu. Atau baca, lepas tu tidur pula. Kan? Macam-macam. Ataupun ni, semangat sekejap, lepas tu apa? Dah hilang pula. Memang macam tu dia akan buat kita. Sebab tu kita kena minta lindung daripada siapa? Hanya Allah je yang boleh bagi kita hati-hati kita ni betul-betul bertaut dengan Quran. Hanya Allah saja boleh tolong. Jadi ini satu benda. Sebab tu kenapa Allah suruh kita berlindung kepada dia bila nak baca Quran. Sebab Quran sangat penting untuk keselamatan kita. Okey. Baik. Dan sebab itulah kita buat apa? Kita pun baca A'udzubillah. Apa makna dia? Aku berlindung. Aku berlindung. Jadi kita kena sangat-sangat berlindung dengan Allah. Sebab kita ni apa? Semua satu. Sebab kita ni, aku ni lemah. Ini kita dah bincang sikit sebelum ni. Cuba buka ayat berapa? 4 ayat 28. Surah 4 ayat 28. Buka surah 278. Ayat 28, betul Ayat 28. Dia ayat pendek saja yang saya nak baca tu. Yuridullah. Ada?
Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Muka surat 83. Muka surat 83. Ayat 28 betul. Boleh kita tilawah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi yuridu tu Allah inginkan. Dengan apa? Ayat sebelum ni cerita pasal hukum hakam, tentang undang-undang yang ada dalam Quran. Allah beri ni semua, Quran ni untuk susahkan kita ke untuk apa? Tak, untuk ringankan hidup kita sebenarnya. Datangnya Quran untuk bantu kita makmur dalam kehidupan. Kan? Kalau kita buat semua sendiri tanpa ada petunjuk ni, hidup bukan yang bertambah elok, bertambah musnah, rosak. Segala benda akan bertambah buruk. Jadi Quran ni datang dengan banyak hukum-hukum ni untuk tujuan apa dia? Untuk ringankan segala masalah kita. Terutamanya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Itu tujuan dia. Di yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah nak ringankan kita. Dan kenapa? Allah tahu kalau tak ada bantuan daripada Allah ni, wahyu ni, kita pasti akan musnah. Sebab apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kerana dia ciptakan kita ni lemah, kita lemah. Allah nak bantu kita. Okey, ni yang pertama. Lemah ni kita dah bincang lah, lemah mental, lemah fizikal, semua. Yang kedua, kita ni apa? Lalai, lupa. Kita ni mudah lupa. Terhadap apa yang sepatutnya, matlamat yang kita kejar sepatutnya. Jadi kita terpesong matlamat asal. Ini berlaku pada siapa? Sejak bapa kita lagi. Siapa bapa kita? Ya, dah berlaku sejak bapa kita lagi. Jadi benda ni adalah maknanya petanda. Ya, macam itulah sifat anak cucu Adam semuanya. Buka surah 20. Ayat 115. Masya Allah. 115. Muka surat 320. Muka surat 320. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sat. Saya nampak dia masih buka lagi. Sorry. Dia orang muda ni tiba-tiba dia nak gopoh dah sikit. Minta maaf. Okey dah, selesai. Semua dah buka. Okey. Dah Semua dapat Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan sesungguhnya kami dah membuat perjanjian kepada Adam. Apa perjanjian dia? Itu je satu je. Jangan hampiri pohon tu. Itu ujian untuk Nabi Adam dulu. Kan? Satu saja perintah. Larangan. Jangan diganti pokok. Makanlah. Perintah apa? Makanlah semua yang nak makan. Larangan dia apa? Satu je. Jangan hampiri pohon tu.
Lalu apa berlaku? Fanasiya, lalu dia terlupa tujuan. Kan? Dia punya tugasan utama tu. Lalu walam najiz lahu azma, dan kami mendapati dia tidak memiliki tekad yang kuat. Faham? Jadi ini memang adalah satu sunnatullah yang juga terus berlaku pada siapa? Semua anak-anak Adam, kecuali yang Allah selamatkan lah, kan? Sebagian daripada kalangan Nabi dan Rasul ni. Jadi oleh kerana itu, bila kita mudah lupa ni, kan? Apa kena ada? Nisyan, jawab lawan dia apa? Nisyan. Nisyannya lupa lah. Jadi lawan dia ingat bahasa Arab apa? Zikran. Peringatan. Lupa kena ada peringatan. Peringatan kita apa? Ya, Al-Quran lah peringatan. Zikrullah, salah satu nama Al-Quran Az-Zikr. Salah satu nama Quran Az-Zikr. Okey. Boleh tengok contoh Az-Zikr ni. Buka dalam surah Shad, ayat pertama lah, senang cari. Shad, ayat pertama. Surah 38. Ayat 1 cukup lah, senang cari. Shad, ayat pertama. Allah bersumpah, ayat Quran ni lah, ya, peringatan paling utama dan kepala kepada segala bentuk peringatan. Itulah pemilik dia. Okey. Buat surah 38 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Ya, Shad, Allah kata demi Al-Quran ni, bacaan ini yang apa? Mempunyai zikr, peringatan, kemuliaan. Peringatan dan kemuliaan. Kenapa? Dengan peringatan inilah kita jadi mulia. Kalau kita tinggal peringatan ni, kita akan hina. Sebab kemuliaan kita, sebab kemuliaan Rasulullah, sebab apa? Nabi dapat wahyu ni, peringatan ni. Begitu juga. Oleh kerana itu, sebab untuk kemuliaan juga bagi umat Nabi, apa dia? Juga dengan peringatan ni juga. Manusia ni. Okey? Baik, ni yang kedua. Kita mudah lupa tujuan kita dan sebagainya. Baik. Dan seterusnya, billah. A'udzu billah. Sebab itulah, siapa yang boleh lindung kita? Hanya Allah. Dari siapa? Musuh kita, syaitan. Siapa yang cipta syaitan? Allah juga, kan? Dan dia lebih tahu musuh dia. Dalam surah 4 ayat 45. Surah 4 ayat 45. Muka surat 86. Ayat atas sekali je. Itulah Allah menyebutkan, cukuplah dia untuk kita minta perlindungan daripada gangguan musuh kita ni. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum.
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Jadi dan Allah lah a'lam apa? Yang paling tahu ataupun yang lebih tahu. Itu isim tafdil. Isim tafdil maknanya menunjukkan paling ataupun lebih tahu. Kalau kita kata afdal paling utama atau lebih utama. Kalau sebut akbar, paling besar, lebih besar. Kalau kita kata asghar, paling kecil, kan? Tu semua ada hamzah depan tu. Jumpa ada hamzah depan, itu nama dia ada perkataan apa? Paling atau lebih. Kita banyak guna sebenarnya dalam penggunaan bahasa juga. Jadi dan Allah lah yang paling tahu tentang a'da'i apa? Keadaan musuh-musuh kamu tu, tentang syaitan ni yang tak tersembunyi, yang tak nampak ni, kan? Dan perancangan jahat musuh ni tadi. Jadi cukuplah wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Maka cukuplah dia menjadi pelindung dan penolong. Apa beza pelindung dan penolong? Apa beza wali dengan nasir? Kita kena tahu sikitlah. Dalam kita masuk ayat ni, sebab tu saya suka terangkan ni dah tadabbur. Okey, apa beza wali dan nasir? Boleh nampak sikit. Wali maknanya apa? Ya, pelindung macam mana? Beza dia? Jadi bila sebut wali ni apa? Kalau anak perempuan, siapa wali dia? Bapak dia. Maksudnya apa tu? Dia buat apa? Bagi nafkah, menyara maksud dia. Dia sara kita, dia bagi keperluan kat kita. Itu wali. Bila sebut nasir pula, dia tolong bila ada ancaman dan gangguan, dia menolong kita macam tu. Barangkali suami tu mungkin wali kepada isteri dia, kan? Dia bagi dia sara semua. Tapi tang lepas nanti isteri dia yang tolong pula. Kan? Datang lepas dia bukan nasir. Kan? Bini dia yang nasir pula untuk laki dia. Contohlah, kan? Itulah makhluk ni macam itulah. Allah ni apa? Dia yang bagi rezeki dalam masa yang sama. Kalau ada gangguan musuh, dia yang menolong kita. Cukuplah dia segala-galanya. Okey. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Jadi ini contoh satu ayat lah. Jadi ayat ni kita lihat kenapa kita kena berlindung. Sebab kita lemah dan cepat lupa, mudah diperdayakan. Dan kepada siapa sahaja yang kita patut lindung? Kepada Allah. Kenapa? Sebab dia je yang tahu macam mana musuh-musuh kita tu. Kita pun kadang-kadang tak tahu. Dan banyak yang kita tak tahu. Baik. Jadi sekarang ni, dari siapa kita nak berlindung? Jadi kepada Allah. Saya tak terjemah lagi. Jadi kita terjemah B ni apa? Kepada, aku berlindung kepada Allah. Dari tadi 40, surah 4 ayat apa? 45. Jadi kita nak berlindung daripada siapa? Daripada. Jadi bila sebut macam ni, B ni maknanya ada ilsak. Cara kita nak dapat perlindungan Allah, apa kita kena buat? Minta-minta je ke? Macam mana? Tolong hujan, tolong. Tapi tak buat apa pun, duduk di tengah hujan tu. Macam mana? Boleh? Doa je. Hujan berhentilah, hujan lagi kan? Macam mana nak buat? Payung pun tak cari, lari kat bawah tempat tidur pun tak mau, boleh? Jadi kita nak lindungi Allah, minta aja ke? Apa kena buat? Usaha apa? Usaha mendekatkan diri, kena dekatkan diri. Macam mana cara dia? Buat yang Allah suruh, tinggal Allah yang Allah dah larang. Ini maksudnya ni. Sebab tu dalam surah 2. Dalam surah 2 ayat 186. Ya, Allah memang dekat. Allah nak tolong kita. Tapi kita kena ada usaha, kena ada iman. Kena ada perkara yang kita lakukan. Surah 2, 186.
Ke surat 28. Jadi kat sini ada dua perkara. Satu, hak hamba, dan satu lagi hak Allah. Hak hamba yang perlu dipenuhi dan hak Allah yang perlu dipenuhi, maka baru selesai benda yang dihajatkan. Cuba baca yang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku ni, minta hajat sesuatu ke, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku sentiasa menjawab, memperkenankan permintaan seseorang yang berdoa, yang minta ketika dia berdoa. Termasuklah ni, kita mohon perlindungan ni doa juga. Apa saja. Tapi apa syarat dia? Allah kata? Ayat lepas tu. Falyastajibu li. Ini hak Allah pula untuk kita penuhi. Tuntutan dia apa dia? Maka hendaklah mereka memenuhi perintah aku ni, usahakan. Wal yu'minu bi, dan mereka yakin dengan janji-janji Allah ni. La'allahum yarshudun, supaya mereka dapat bimbingan, dapat bantuan, dapat bimbingan Allah. Jadi ini bukan hanya cakap tanpa buat. Jadi kita kena ada usaha untuk takribkan diri, dekatkan diri dengan Allah ni. Sebab itulah kita kata a'udzu billah, aku berlindung kepada ni, maknanya dekatkan diri, isapkan dengan Allah. Okey? Kemudian min ni apa? Jauhkan diri pula. Jangan dekatkan diri pula dengan musuh tu. Kena usaha jauhkan diri. Min. Dik ni ada maksud dekat. Yang ni ada maksud apa? Jauhi. Asyaitan daripada apa makna syaitan? Syaitan ni apa? Syaitan ni sejenis apa? Makhluk. Ya, makhluk macam mana tu? Ada tanduk ke, ada taring ke, macam mana? Makhluk macam mana? Ada syaitan ada berapa jenis? Ada berapa jenis syaitan? Syaitan ada dua je. Satu syaitan jin, satu syaitan manusia. Dulu kita rasa syaitan macam mana? Jadi dalam dunia ni makhluk yang ada akal lah, kita kata ada berapa? Yang Allah cerita dalam Quran dan hadis ada ni saja. Apa makhluknya? Manusia, ada jin lagi. Satu lagi, ada apa? Malaikat. Ni daripada lidah api. Ini daripada cahaya. Manusia daripada tanah. Okey, inilah tiga. Ada lagi lain? Alien mana? Alien? Ada? Bunian mana? Bunian mana? Jin, termasuk jin sebenarnya. Pocong mana? Jadi yang semua tu dinama-namakan je. Versi kita dipanggil macam tu. Versi luar dipanggil Dracula, vampire pula dah. Ponti ada tak kat luar negara? Tak ada pula, kat Malaysia pula ada. Jadi sesuai lah dengan keadaan manusia, dia punya behavior tempat tu pula kan.
Jadi sekarang ni 3 ni benda yang confirm makhluk yang ada. Jadi sekarang ni Iblis mana? Iblis. Iblis ni jin. Dan dia ni bersifat apa? Bersifat syaitan. Semua jin tak syaitan? Semua jin syaitan ke tak? Jadi macam mana kita nak kenal jin yang bukan syaitan dengan jin yang syaitan? Aku rahsia dia. Ada tak? Baca je lah surah jin tu. Tahu dah. Ya, surah jin. Siapa nak kenal jin, sila baca surah jin. Jangan takut baca surah jin. Jin tak datang punya. Baca surah jin. Surah jin adalah rakamkan pengakuan jin sendiri yang memusuhi, yang tak suka dengan perbuatan mereka sendiri yang jahat. Jin sendiri beritahu lah. Faham? Boleh? Jadi Iblis dari kalangan mana? Jin ke malaikat? Jin ke malaikat? Ya ke? Cuba buka dulu surah 2. Surah 2 dulu. Iblis, nama Iblis ada kat situ kan? Ayat 30 apa? 35. Ni macam nak panjang sikit ni. Sekampur aku dah. Tak habis syaitan ni. Saya kena ulas banyak ni. Syaitan ni memang satu benda yang kena ulas betul-betul. Surah 2 ayat 35 rasanya muka surah 6. Ada tak perkataan Iblis? Cari ada yang ada perkataan Iblis. Illa Iblis. Ayat berapa? 34. Okey. Jadi saya nak ajar cara kita nak faham ayat Quran tu macam mana dengan ayat yang lain. Baru kita jelas. Kalau tidak kita keliru. Okey. Sekarang kita tengok dulu ayat ni. Surah berapa? 2. Ayat 34. 2 ayat 34 dulu. Cuba dia semua A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada malaikat, memberi arahan kepada malaikat untuk apa? Usjudu li Adam, untuk sujud penghormatan kepada Adam setelah dia baru dicipta. Satu makhluk Allah yang baru Allah cipta. Lalu fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Di iblis ni malaikat ke jin? Kalau kita baca ayat ni lah. Malaikat ke jin? Ada perkataan jin kat sini tak? Ada kan? Allah arah malaikat. Semua malaikat sujud kecuali jin je. Kecuali iblis je tak sujud. Macam mana? Macam mana nak faham ayat ni? Jadi kita pun assume, maknanya iblis ni malaikat lah. Ya. Lalu Aba wastakbar, dia enggan untuk ikut perintah Allah dan dia sombong dengan diri dia dengan membandingkan dengan siapa yang dia perlu ikut tu. Siapa? Adam tu. Dia sombong. Dan dia termasuk orang-orang yang ingkar. Jadi inilah pertama-tama orang yang kafir dengan Tuhan. Iaitu siapa? Iblis. Jadi kita nak pastikan betul ke iblis malaikat? Apa jawapan dia? Buka surah 18. Buka surah Al-Kahfi. Ya. Dia dah tulis terjemahan kan? Alhamdulillah ada tafsir sekali dah tu. Tapi nak pastikan betul kenapa dia, macam mana dia beritahu Bapak Jin? Tak beritahu kat situ? Sebab ada jawapan. Buka surah 18. Ayat 50. Ayat ni jelaskan. Inilah tafsir atau tadabbur Quran jawab dengan ayat Quran lain. Ini nama dia kita panggil apa ni? Kalau dulu masa belajar siapa yang pernah tahu? Apa dia? Semak silang kan? Ataupun cross
cross check maklumat untuk kukuhkan maklumat sedia ada. Kan? Ayat 50. Jadi untuk kukuhkan maklumat sedia ada, kita perlu cross check. Dia Quran saling mengukuhkan satu sama lain. Ya, surah Al-Kahfi ayat 50. Okey. 299. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا. Dan sama tak ayat macam tadi? Sama, tapi ada tambahan sikit kat situ. Apa dia? Kana minal. Jadi Allah bagi tahu dalam ayat ni. Siapa iblis? Dia adalah daripada keturunan siapa? Jin. Dan dia telah buat apa? Fafasaqa an amri rabbih. Dia telah keluar derhaka, fasik, keluar daripada perintah Tuhannya. Apa perintah dia? Untuk sujud. Selama ni maknanya apa? Dia taat sampai kedudukan dia menyertai siapa? Dia jin tapi dia boleh menyertai siapa sampai tahap dia? Sampai duduk dengan malaikat. Luar biasa ni. Ketaatan tu luar biasa. Allah angkat makam dia sampai apa? Sama dengan apa? Ya, faham tak? Jadi bila perintah yang majority termasuklah kepada golongan minority. Faham tak? Kesimpulannya macam tu. Arahan kepada golongan majority secara automatiknya termasuk kepada golongan. Contohnya, semua rakyat Malaysia perlu patuhi undang-undang jalan raya contohnya, lampu merah berhenti. Kan, rakyat Malaysia. Tapi dia tengok ada bukan rakyat Malaysia, Bangla ke apa ke. Undang-undang tu untuk rakyat Malaysia saja, dia kena patuh sekali tak? Kena ada tak arahan khas untuk dia? Dia minority, tak perlu cakap lah. Automatik kamu kena ikut arahan untuk major. Faham? Jadi arahan untuk malaikat termasuklah kepada siapa? Seorang yang satu ni jin ni termasuk. Jelas? Sebab tu Allah tak nak bagi keliru. Allah jelaskan. Siapa iblis? Kana minal. Ya, macam itulah caranya. Okey, clear? Jadi dan Allah kata apa lagi? Patutkah kamu ambil dia, jadikan iblis tadi dan juga zuriat dia? Maknanya ada zuriat tak? Ada. Maknanya ada keturunan tak? Ada. Dia boleh rekrut tak pelapis dia? Boleh. Jadi bahayalah maknanya. Dah lah dia sendiri pun tadi Adam dah tewas. Rupanya dia rekrut siapa lagi? Banyak lagi pelapis dia pula. Jadi patutkah kamu ambil dia dan dia punya keturunan sebagai apa? Pelindung, penolong selain daripada Allah. Sedangkan dia ni adalah musuh kamu. Dan inilah benda yang paling zalim yang manusia lakukan dalam hidup. Macam mana cara dia? Dia jadikan syaitan dan zuriat dia ni sebagai pelindung, penolong ni. Yang ni perbuatan zalim. Bila? Apa kerja dia tadi? Dia suruh buat apa? Jangan dengar apa? Ya, jadi siapa yang tu dia sedang ikut geng siapa? Geng siapa? Macam itulah. Balik kat perbincangan kita balik. Jangan pergi jauh-jauh. Jadi siapa yang tak suka, yang nak halang dengar ni, dia secara tak langsung, dia sedang ikut siapa? Dia sedang bantu kerja-kerja siapa?
Ya, iblis dan kucu-kucu dia. Tanpa dia sedar pun. Kan? Tanpa dia sedar. Jadi macam mana nak bagi sedar? Ajak apa? Tadabbur. Ya, faham Quran tu insya-Allah Jadi kita berhenti sampai sini. Ni perbincangan tentang jin syaitan ni dia panjang lagi. Kita simpan siapa syaitan ni dan apa kerja dia dan apa muslihat dia, apa Puan sebut tentang dia. Kita nak bocorkan rahsia dia ni. Tunggu pertemuan yang akan datang insya-Allah Saya kena berhenti sini dulu sebab saya ada kelas lain. Tak boleh nak drag masa. Minta maaf Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Jadi macam mana? Yang baru-baru ke? Boleh ikut ke? Senang ke susah ni? Boleh belik. Okey tak? Saya memang macam ni lah. Kita kena buka sama-sama. Biar puas hati kita baca ayat sama-sama. Boleh buat balik? Balik ni opah boleh. Cucu main sini. Ada cerita baru ni. Opah nak beritahu. Si ada dalil lagi. Cucu baca ayat ni. Baca satu-satu. Seronok tu. Kan? Ada banyak isi. Boleh ya? InsyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.